Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang antum bersama dengan Muallimah Haslinda dalam mata pelajaran akidah. Muallimah harap antum semua sudah bersedia dengan buku teks akidah masing-masing. Okey, hari ini kita akan tengok tajuk unit 4, Islam diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Iaitu muka surat 12, 13, 14 dan juga 15. Kita mulakan dengan okey, ini muka surat 12. Antum tengok dalam buku masing-masing. Kalau kita tengok dekat sini ada perbualan di antara dua orang. Okey, yang seorang tanya, "Kakak, apa itu maslahah?" Jadi dijawab maslahah adalah memelihara kebaikan dan kepentingan manusia. Jadi ini merupakan maksud kepada perkataan maslahah. Antum perlu ingat maksud maslahah ialah memelihara kebaikan dan kepentingan manusia. Kalau boleh hafal ya. Okey. Baik, Maklimah akan terangkan sedikit. Islam diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Kerana Islam ni agama yang mementingkan keamanan, perdamaian, persaudaraan dan sikap bantu-membantu dalam kebaikan. Jadi semua hukum yang Islam tetapkan kepada individu, masyarakat dan negara adalah untuk kebaikan dan kepentingan semua orang, kepentingan bersama. Okey, Maklimah harap antum faham tentang maksud maslahah. Baik, sekarang tengok muka surat 13, juga perbualan di antara dua orang berkenaan dengan contoh-contoh kemaslahatan. Okey. Jadi, dialog berbunyi begini, boleh ibu jelaskan contoh-contoh kemaslahatan? Boleh. Setiap perintah dan larangan Allah merupakan kemaslahatan kepada manusia. Seperti pengharaman judi dan arak, pengharaman zina dan bunuh diri serta rukhsah dalam melaksanakan ibadah. Okey, jadi di sini disebut beberapa kemaslahatan. Kita pergi satu persatu, Maklimah akan terangkan. Pergi ke muka surat 14, contoh-contoh kemaslahatan. Pada muka surat 14 ini diberi 3 contoh kemaslahatan. Okey, yang pertama, yang atas sekali, pengharaman judi dan arak. Okey, kenapa Islam mengharamkan judi dan arak? Okey, tujuan dia adalah untuk memelihara akal manusia. Okey, kalau kita tengok orang yang minum arak, akal dia tidak waras kerana dia dalam keadaan yang mabuk. Bila mabuk, banyak benda-benda buruk yang akan dia lakukan. Contohnya kalau kita tengok contoh memandu semasa mabuk sehingga mengakibatkan berlakunya kemalangan. Jadi itu antara sebab-sebab kenapa diharamkan arak. Okey, yang kedua, untuk mengelakkan manusia daripada lalai mengingati Allah. Okey, orang yang mabuk dan orang yang suka berjudi ni orang yang lalai daripada mengingati Allah. Yang ketiga, untuk mengelakkan berlakunya pergaduhan sesama manusia. Okey, judi juga boleh menyebabkan pergaduhan, begitu juga arak. Okey. Baik. Sekarang kita tengok contoh kemaslahatan yang kedua. Pengharaman zina dan membunuh diri. Maklimah baca ya. Perbuatan zina dan bunuh diri ni diharamkan kerana Islam ingin memelihara kemuliaan keturunan manusia. Kita tahu sekiranya berlakunya perbuatan zina, maka akan berlakulah
bercampur nasab. Kita tidak jelas nasab ataupun anak keturunan tu siapa. Okey. Jadi begitu juga dengan membunuh diri, juga diharamkan membunuh diri. Okey. Kemudian contoh yang ketiga, rukhsah. Okey, contoh kemaslahatan yang ketiga, rukhsah. Apa tujuan Islam memberikan rukhsah? Rukhsah ni maksudnya keringanan dalam beribadah atas sebab-sebab tertentu. Dekat sini dia dah tulis. Rukhsah iaitu memberi keringanan untuk perkara-perkara tertentu. Contohnya, seorang wanita yang sedang hamil dan bimbang kesihatan dirinya, maka dia dibenarkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi dia wajib qada puasa tersebut. Itu adalah rukhsah. Okay, kenapa? Supaya orang yang tidak mampu melakukan sesuatu ibadah tu dia boleh memberi keringanan kepada dia. Okay, tetapi perlulah diganti semula puasa tersebut. Okey. Itu sahaja untuk tajuk kita pada kali ini. Sebenarnya tajuk ni tajuk ulang kaji antum untuk peperiksaan peringkat pertama nanti. Okey, jadi tugasan antum buat buku aktiviti akidah muka surat 21, hanya nombor 1, 2 dan 3 sahaja. Okey, itu sahaja daripada Muallimah, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.